cair ni, sebenarnya kita boleh campurkan dia lagi dengan air, dia akan jadi lebih cair kan. Awak akan nampak dia larut dengan baik lah. Okay, contohnya ada juga pelarut tetapi dia bukan air. Okay, apa contohnya? Kan? Contohnya adalah alkohol, kerosin. Kerosin ni lebih kurang adalah minyak tanah lah. Alkohol, kerosin, aseton, tupetin ataupun ether. Kan, ini contohnya lah. Alkohol ni biasa digunakan untuk melarutkan minyak wangi. Okay? Minyak wangi yang biasa spray kat badan tu, mostly kebanyakannya adalah base dia adalah alkohol. Okay? Kemudian antiseptik. Antiseptik ni adalah apa? Ubat yang bila awak luka tu awak sapukan, supaya ubat macam antiseptik tu untuk menghalang jangkitan bakteria. Shellac, iodine, kerosin ni, minyak tanah tadi lah, minyak, tar dan getah. Okay, untuk melarutkan ni lah. Okay, sekejap kemudian cikgu nak sambung pula seterusnya. Ada kawan awak yang baru nak masuk. Okay, cikgu nak sambung pula hari ini adalah tentang pembersihan air. Dalam topik ni ada dua bahagian. Okay, satu adalah pembersihan air, satu lagi adalah pembekalan air. Okay, pembersihan tu maksudnya daripada air yang kotor, kita bersihkan dia. Bila dah bersih, barulah kita hantar ke rumah-rumah. Okay, untuk kegunaan awak mandi dan sebagainya kan. So hari ni kita nak belajar tentang bahagian pembersihan saja dulu. Okay, so kelas yang akan datang baru kita masuk kepada pembekalan air. Okay, so hari ni kita nak tengok awak mesti boleh tunjuk cara kaedah macam mana nak membersihkan air. Contohnya air yang awak dah gunakan. Contohnya awak dah basuh tangan kan. Awak basuh tangan guna air pahit. Memanglah air yang kotor tersebut daripada air basuhan tangan awak tu terus masuk ke longkang dan sebagainya kan. Tapi macam mana kita nak gunakan semula air kotor tersebut? Nak bersihkan dia. Kan, air yang ada mikroorganisma, ada bakteria, ada kotoran di dalamnya, macam mana kita nak bersihkan dia? So kita nak tengok cara dia hari ni. So ni kita tengoklah, air merupakan sumber semula jadi bumi yang sangat berharga. Kan, kalau tak ada air dekat bumi kita ni, tak ada hidupan yang boleh hidup. Okay, semua benda akan mati. So sumber air semula jadi, contohnya ni lah, daripada air hujan. Air hujan ni adalah air yang paling tulen dan yang paling bersih. Okay, tapi bukanlah air yang mula-mula turun tu. Contoh kalau kita duduk dekat bandar, dekat kawasan kilang, udara kita ni mengandungi banyak asap, habuk dan juga bahan kimia daripada kilang. Kan, so bila hujan ni dia akan turunkan sekali habuk-habuk kekotoran dan juga bahan kimia tadi turun ke bawah. So biasanya kalau hujan tu 10 minit yang pertama tu biasanya dia tak bersih airnya. Okay, kalau yang awak duduk bandar lah kan, tapi selepas daripada 10 minit, 15 minit, 20 minit hujan, air tu barulah jadi lebih bersih. Itu yang kita panggil air yang paling tulen. Okay, air yang paling tulen dan paling bersih. Okay, kemudian air kedua ada juga air mata air ataupun air daripada perigi. Air mata air ni keluar daripada tanah ni kan. So air ni bersih. Kenapa air ni bersih? Sebab dia dah ditapis oleh tanah tersebut. Tanah tadi bertindak sebagai penapis. Okay. Kemudian bersih dan tulen. Kemudian air laut, air semula jadi tetapi airnya tidak tulen. Sebab apa? Sebab air dia mengandungi garam yang terlarut kan. Dia rasa masin, ada campuran garam. Okay, kemudian air sungai juga bukanlah air tulen sebab dia tidak bersih ya. Dia dah bercampur dengan ikan ada dalam ni, dengan najisnya, dengan campuran bahan kimia daripada tempat-tempat yang kotor. Ada juga yang membuang najis dalam sungai ni kan, buang sampah dalam sungai ni. So sungai ni sebenarnya tidaklah bersih. Okay, sebenarnya sungai ni asalnya air daripada air mata air ni kan, puncanya daripada air mata air ini. Tapi bila dia sudah mengalir dan melalui kawasan-kawasan yang kotor, dia akan bercampur-campur dengan kotoran tersebut. Okay. Kemudian kita juga ada air kolam dan air tasik. Ini air yang kotor lah. Biasanya air kolam dengan air tasik ni dia kotor dan dia berbau. Okay, sebab dia air yang tidak bergerak, dia bertakung. Okay, so dalam takungan tu macam-macam ada. Kan, macam cikgu cakap tadi ada najis ikan, ada kotoran sampah, ada macam-macam alga. So kotor dan berbau.
Kan? So kebanyakan air ni ada benda asing, ada mikroorganisma. Okay? Ada juga bakteria, ada juga bahan yang terlarut. So kalau kita minum air yang kotor daripada sungai, daripada kolam ni, mestilah badan kita akan sakit. Kan? So macam mana caranya kita nak bersihkan air laut, air sungai, air kolam ni? So ini kaedah pertama, mestilah melalui pendidihan. Kan? Kemudian kaedah kedua, penurasan. Ini penurasan ni, kaedah yang dalam makmal ni, penurasan ni bukannya pakai penapis air teh kat rumah awak tu. Penurasan ni menggunakan kertas turas khas di makmal. Okay, kertas turas kan. Kalau awak biasa nampak kertas dia warna putih, kita lipat, kemudian kita masukkan dalam corong ni. Kemudian barulah awak tapiskan air yang kotor. Kan? So jadi air yang dituras lah hasil penurasan. Kemudian kita ada juga satu proses pengklorinan. Ini kita titiskan klorin ni, okay, dalam air tersebut. Okay, so nanti kita tengok apa fungsi klorin tu. Kemudian yang keempat adalah penurasan. Penurasan ni adalah apa? Kita panaskan air yang kotor tadi ni dalam bekas bekas kelalang ni. Awak panaskan sampai mendidih. Bila dia mendidih, dia akan menghasilkan wap air. So wap air tadi kita sejukkan. Bila kita sejukkan, dia akan berubah jadi air titisan. So air titisan ni kita panggil air suling. Okay, kita tengok nanti. Okay, so kita tengok satu persatu. So pendidihan ni sangat bagus. Kan? Tapi mestilah awak pastikan air tersebut telah dituras ataupun ditapis terlebih dulu. Kan? Sebab air, kalau contohnya awak ambil pada air sungai, awak akan dapati banyak ada air yang berpasir. Kan? Kemudian ada daun-daunnya. So air tersebut mestilah awak tapis dahulu, turas dahulu. Kan? Bila awak turas, dia masih lagi belum bersih sepenuhnya sebab dalam dia ada bakteria, ada juga mikroorganisma, ameba, euglena yang awak belajar tingkatan 1 dulu. Kan? So air tu masih lagi walaupun dia jernih tapi dia ada mikroorganisma. So apa kita nak buat? Kita mestilah didihkan dia, panaskan dia sampai mendidih. Okay? Bila kita dah panaskan sampai mendidih, so barulah air ni hilang ataupun mati segala bakteria dan mikroorganismanya. Ni membunuh mikroorganisma. Okay? Kemudian proses yang sebelum awak didihkan tadi ni lah, mestilah kita turas. Ni contohnya ni air daripada sungai ni. Air daripada sungai ke, air daripada kolam ke, kotor. Dia ada banyak mendakan. Okay. So hitam warnanya. Kan kadang hijau. Ada alga hijau. So bila kita masukkan dalam kertas turas ni, segala sisa-sisa kotoran mendakan tadi dia akan tertinggal di kertas turas ni. Awak akan dapati air yang menitis di bawah ini air yang jernih dan nampak jernih, nampak bersih. Kan? Tapi macam cikgu cakap tadi, walaupun dia nampak jernih tapi sebenarnya masih ada lagi bakteria dalam ni. Masih ada lagi mikroorganisma. Okay, sebab bakteria dan mikroorganisma ni dia sangat kecil. Dia boleh merentasi kertas turas ni. Kan? Ni contohnya macam water filter yang biasa ada dekat rumah-rumah ni lah. Kan? Dia hanya turaskan air kita. Tetapi dia tak bunuh mikroorganisma kan. Biasanya orang terus minum ni. Daripada pipe tu dituras, dia terus minum sebab nampak jernih. Tapi rupa-rupanya awak tak tahu. Dalam jernih ini mengandungi mikroorganisma. Okay. Dia hanya memisahkan benda asing. Benda asing ni macam tadi cikgu cakap lah, benda yang bercampur dengannya, alga ke ataupun mikroorganisma tadi. Okay, so ini penurasan. Kaedah kedua. Kaedah ketiga, pengklorinan. Okay, macam cikgu cakap tadi, air tu dah bersih, nampak bersih. Tapi masih ada mikroorganisma lagi, betul? So apa dia buat? Kita macam mana kita cari kita nak matikan setengah mikroorganisma yang ada tu? Kita letakkan, titiskan klorin ni. Klorin ni sejenis bahan kimia. So klorin ini dia seperti racun. Dia membunuh segala bakteria dan mikroorganisma yang ada di sini. Ya, tapi dia contohnya air pipe kita sebelum bila air daripada sungai dah ditapis, dah dibersihkan,
Okay, air tersebut dia akan masukkan dalam satu kolam besar macam ni dalam ni dalam loji rawatan air ni kan. Dia dah nampak biru bersih ni tapi masih mengandungi mikroorganisma kan. So apa yang dibuat di loji ni? Loji ni akan menambahkan klorin. Okay, klorin ni lah. Menambahkan klorin dalam air pipe kita ni kan. So daripada dah tambah klorin ni barulah dihantar ke rumah-rumah kan. Dia salurkan ke pipe-pipe rumah kita kan. So sebenarnya air pipe kita ni mengandungi klorin. Sebab itu kalau kadang-kadang ambil air pipe awak bau, dia ada bau yang kita panggil bau klorin. Okay, tapi tak berapa kuat sangat lah sebab dia tak letak banyak sangat. Sebab apa dia tak letak banyak sangat? Sebab klorin ni sebenarnya sejenis bahan kimia yang bila terlalu banyak digunakan dia akan jadi beracun. Kan? So kita tambahkan sedikit saja. Kan? Jadi bukanlah semua mikroorganisma ni mati. Masih ada lagi bakteria. Tapi berkurang. Okay. Kan membunuh mikroorganisma. Dan juga contohnya di kolam-kolam renang kolam renang kan, kalau awak bau air dia sangat kuat bau klorin dia. Sebab apa? Dia lagi ditambah klorin kan. Katakanlah awak mandi air kolam tersebut pada pukul 7 pagi, pukul 8 pagi dia dah buka kolam. Okay, dia dah buka kolam, kemudian dia akan tambahkan klorin tersebut pada 7 malam. Pukul 7 malam kolam tersebut ditutup, awak akan dapati pekerja kolam tersebut dia akan taburkan serbuk klorin. Kenapa dia taburkan serbuk klorin? Sebab air kolam tadi untuk kegunaan esok dia tak buang kan. Tetapi orang yang dah gunakan kolam tersebut siang tadi, contohnya budak kecil, ada yang dah terkencing dalam kolam tersebut kan. Dan juga air tu dah kotor sebab badan-badan manusia ni ramai yang masuk membawa bakteria kan. So air tu dah kotor. Jadi cara dia nak cepat, dia tak perlu buang air tersebut, dia tambahkan klorin. So bila tambahkan klorin, matilah bakteria-bakteria daripada air kencing, daripada badan-badan manusia yang kotor kan. So esoknya orang yang seterusnya akan mandi lagi kan. So mungkin air tu hanya diganti seminggu ataupun beberapa hari sekali. Tapi hari-hari dia akan tambah klorin supaya air tersebut hilang dia punya bakteria. Sebab tu kalau awak mandi air kolam, awak akan dapati bau dia kuat bau klorin tu kuat. Kan, tu pengklorinan lah. Kemudian kaedah yang keempat adalah penyulingan. Penyulingan ni biasa kalau awak jumpa dalam botol-botol air ni kan. Awak akan nampak dia tengah tulis distill water ataupun air suling. Kan. So air suling tu macam mana proses dia buat? Ni yang kita nak tengok hari ni. Kan. Air suling ni apa dia buat? Okay, contohnya macam cikgu cakap ni lah. Dia ada kita panggil condenser Liebig ataupun kelalang ni lah. Kelalang bulat ni kan. Kita isikan air yang kurang bersih tadi lah. Air yang kurang bersih. Okay, so air yang kurang bersih ni kita panaskan, kita didihkan. Bila mendidih kan, sampai dia mendidih tu, awak akan dapati dia akan keluar wap air di sini. Wap air air menjadi wap air. So wap air tadi dia akan masuk ke dalam condenser Liebig ni. Condenser Liebig ni sebenarnya dua lapis. Kalau awak tengok satu garisan, satu ni satu laluan untuk wap air. Ni wap air tadi. Okay. Satu lagi adalah lapisan yang kedua, air daripada pipe. Okay. Tapi dia tak bercampur sebab dia dua lapis. Okay, macam straw awak masukkan dalam tube yang besar. Kan? So air tu tak bercampur. Kenapa dia masukkan air pipe ni? Air pipe ni untuk menyejukkan. So bila dia sejukkan wap air ni akan bertukar jadi titisan air. So kita panggil proses kondensasi dan kita panggil hasilnya air suling. Contoh yang cikgu bagi cikgu tunjukkan kat awak. Okey ni. Ini adalah contoh lah. Okey. Matikan bunyi dia dulu, cikgu terangkan Okey, ni yang dia contoh yang dekat makmal lah. So kalau awak tengok dalam air yang hitam ni air yang kotor ni. Air yang kotor ni dia panaskan. Okey, dia panaskan. So bila air yang panas ni
dipanaskan, dia akan naik wap air. Okey. Naik wap air sampai di atas, sampai dekat atas wap air tadi, awak tengok dia bertukar menjadi titisan air. Titisan air kemudian dia turun dalam satu kelalang yang satu lagi. Ni nampak ni. So apa wayar hitam apa pipe getah hitam ni buat? Pipe yang pertama dia masukkan air, tetapi air tersebut bukanlah bercampur dengan wap air tadi. Cikgu cakap dia ada 2 lapis. So lapisan yang luar ni dia sejuk. Okay? Lapisan yang kedua ni adalah untuk wap air. So bila dia sejukkan wap air tu, wap air terkondensasi menjadi air. Kan? Kemudian yang pipe getah satu lagi ni adalah laluan untuk air pipe tadi keluar. Okay. So itu contohnya lah. So hasilnya awak akan dapati, ni contoh yang dia terangkan air yang hitam ni hasilnya dia akan jadi air yang lebih jernih dekat bawah tu. Okay, ni contohnya. Sekejap cikgu tunjukkan lagi. Dia akan terbentuk air yang lebih bersih. Air yang bersih tu kita panggil air suling. Okay, air suling tu lah yang kita gunakan untuk minum. Sebab apa? Air suling ni, okay, air yang disuling ni, dia tak ada mikroorganisma. Okay, tetapi dia juga tak ada nutrien apa-apa. Okay, dia tak ada mineralnya. Okay, dia menyingkirkan benda asing, bahan terlarut dan membunuh mikroorganisma. So air suling ni adalah antara air yang paling tulen lah. Dia tak ada apa-apa dalamnya. Hanya ada air kandungan hidrogen dan oksigen. Okay, so air suling. Okay, ni contoh bagi negara-negara yang mengalami kekurangan bekalan air. Kan, kalau macam negara kita ni tak ada masalah sangat. Kan, kita ada banyak sumber air. Kan, tetapi bagi negara jiran kita, contohnya Singapura kan. Contohnya Singapura dia hanyalah pulau kecil. So, dia terpaksa beli air daripada Malaysia. Kan? Tapi cara dia, macam mana dia nak mengurangkan pembelian air dia? Cara alternatif dia adalah dia kitar semula air. Maksudnya air yang dia gunakan tu untuk mandi, untuk basuh pinggan, dia gunakan semula. Okay. Cara seterusnya adalah mendapatkan, ni salah eja sikit mendapatkan air daripada kabus. Okay, ni bagi negara di Afrika kebanyakannya. Kan, negara di Afrika ni, negara di padang pasir ni, dia tak banyak sumber air. Kan, susah nak jumpa sumber air. Jadi salah satu inovasinya adalah dia dapatkan air daripada kabus. Nanti kita tengok macam mana. Okay. Mendapatkan air dari lautan. Ni osmosis berbalik. Ini lebih kurang macam penyulingan lah. Kan, air yang daripada bergaram tadi, dipanaskan, dia dapatkan wap airnya saja untuk jadikan air. Okay, ni contohnya. Grey water ni adalah air yang dah digunakan. Awak mandi, awak basuh tangan. Okay, kemudian dia akan masukkan dalam septic tank. Okay, septic tank ni dia akan bunuh, dia tambahkan klorin, dia bunuh segala mikroorganisma. Kemudian ditapis, turas, kan, dimasukkan dalam recycle water ni. Recycle water ni adalah air yang telah bersih lah. Dah dibersihkan, ditapis dan dibunuh mikroorganismanya. Kemudian dia akan salurkan pada rumah-rumah. So daripada rumah-rumah tu bolehlah awak gunakan air yang digunakan tu untuk membasuh, untuk buat air apa-apa kerja di rumah lah. Kan? Itu kita semula air. Kemudian ini mendapatkan air daripada kabus. Okay, kalau awak tengok daripada kabus ni, macam mana cara nak dapatkan air dia? Kabus hanya terhasil pada waktu malam kebanyakannya di bahagian-bahagian negara Afrika ni. Dan so apa dia buat? Dia akan buat satu jaringan besar. Jaringan ni daripada sejenis plastik lah. Kan? So udara yang lalu ni pada waktu malam, bila angin bertiup, udara ni sebenarnya membawa wap air. Okay, so bila udara ni melanggar jaringan ini, okay, wap air tadi ada yang terperangkap di dekat celah-celah jaringan ni kan. So jaringan ini memerangkap wap air yang ada dekat udara kan. Bila dia terperangkap, dia akan membentuk titisan air. Okay, dia menitislah di bawah-bawah ni. So daripada titisan air ni, dia akan kumpulkan masuk dalam tong kan. So dapatlah beberapa banyak air di sini. Okay? Tidaklah sebanyak air paip, tapi sekurang-kurangnya bolehlah digunakan untuk mereka ni di kampung-kampung untuk kegunaan beberapa rumah. Okay? Kalau awak tengok ni, inovasi ni sangat bagus untuk
penduduk yang di kawasan yang kering kontang. Okey. Ni osmosis daripada lautan. Air laut ni tak boleh kita minum. Sebab apa? Dia mengandungi garam. So apa dia buat? Okay, so apa dia buat adalah dia masukkan dalam satu bekas yang besar. Kemudian ni air yang mengandungi garam ni tadi, air laut ya. Kemudian di sini dia letakkan satu membran ni macam satu jenis plastik lah kan, plastik yang separa boleh lalu airnya kan, macam penapis lah, macam penapis tapi sejenis plastik kan. So apa dia buat, dia gunakan tekanan air yang dah masuk tadi, ditekan ke bawah. Okay, bila ditekan ke bawah kan, air tadi dia akan terpaksa melalui plastik tadi, membran semi permeable ni kan. Kemudian air yang keluar daripada sini adalah air kosong, air fresh water, air yang tak mengandungi garam. Mana pergi garam tadi? Garam tadi tertinggal ditapis di sini kan, ditapis di sebelah sini. So bila ditapis di sebelah sini, dia akan tertinggal garam di sini kan. Air yang tulen tu dia akan jadi air yang digunakan disalurkan ke dalam pipe-pipe rumah. Okay, ni contohnya lah bagi negara macam negara yang banyak air laut tetapi tak ada air sungai. Contohnya Singapura lah, sekeliling dia adalah laut kan. Tetapi silap Melaka lah, tetapi negara dia tak ada air daripada bukit macam kita. So dia terpaksa gunakan cara ini. Okay, so itu saja yang cikgu boleh terangkan ke awak untuk hari ini. Cikgu harap awak faham. Okey. Cikgu harap awak faham apa yang cikgu ajari ni kan. Semoga awak boleh jawab soalan yang akan dijawab dalam buku pink awak nanti. Okey. So hari ni atau esok cikgu akan bagi latihan untuk awak. Okey. So untuk beberapa orang ni cikgu ucapkan terima kasih pada yang dah join cikgu. Kelas cikgu. Cikgu harap kelas akan datang pun awak masih lagi boleh masuk dalam kelas cikgu ni kan. Macam cikgu cakap lah, jangan terikut-ikut kawan awak. Okey. Baik, cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.